Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Kita menyambung perbahasan daripada Fiqh Al-Qulub yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Kita masih lagi pada bab pertama risalah ni, iaitu kedudukan, kepentingan dan juga pembahagian hati. Kita dah bahas sebelum ni tentang beberapa kategori pembahagian hati. Yang pertama ialah hati yang sehat, iaitu qalbun salim. Yang kedua ialah hati yang sakit, qalbun marid. Dan insya-Allah pagi ini perbahasan kita ialah pembahagian yang ketiga, iaitu qalbun mayyit, hati yang mati. Kita tengok apa pendahuluan yang diletakkan oleh penulis untuk menerangkan perbahasan ni. Dia kata hati yang mati adalah hati yang tidak hidup, hati yang tidak mengenali Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhannya mengikut apa yang diperintahkan, disukai oleh Tuhannya dan diredai oleh Tuhannya. Sebaliknya, hati ini ialah hati yang tenggelam dalam pujukan syahwat dan keseronokan hidup. Meskipun perbuatan tersebut mengundang murka dan marah Allah, hati ini tetap melakukannya, tidak peduli dalam melakukan dan menurut kehendaknya. Yang penting, ianya dapat memenuhi syahwat dan dorongan nafsunya sahaja, tanpa mengira sama ada Tuhan meredainya ataupun tidak meredainya. Nah, itu intro awal, pembukaan awal, mukaddimah awal untuk membahaskan tentang hati yang mati. Mudah kita boleh faham, hati yang mati ni mati fungsinya. Walaupun dia ada, dia ibarat satu orang yang ada anggota tertentu tapi anggotanya tak berfungsi. Kornea mata dia ada tapi tak dapat lagi melihat, masih lagi duduk ada di tubuh badan dia tapi tak berfungsi. Pada perbahasan ni, penulis dia letakkan ayat Al-Quran yang menjadi sokongan kepada perbahasan hati yang mati ni, ialah ayat yang ke-6 sampai 10 daripada surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 daripada surah Al-Baqarah ni, iaitu pada ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6, sesungguhnya orang kafir sama sahaja kedudukan mereka, diberi peringatan ataupun tidak, mereka itu tidak akan mengambil peringatan dan mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah
walahum azabun azim. Allah Ta'ala telah meterai, maknanya ditutup dengan rapat pada hati mereka dan juga pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka dengan tutupan yang kukuh, tutupan yang kekal. Akibat daripada tertutupnya hati itu, Tuhan sebut pada ayat yang ketujuh, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kelompok manusia yang kedua selepas daripada orang kafir, iaitu sebahagian manusia yang lidahnya menyebut kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, akan tetapi hatinya itu bukanlah sama seperti mana apa yang diucapkan oleh lidahnya. Allah Ta'ala sebut wa ma hum bimu'minin, mereka bukan daripada kalangan orang yang beriman. Ayat ke-9, yukhadi'una Allah wallazina amanu, mereka melakukan tipu daya terhadap Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tidaklah tipu daya yang mereka lakukan itu melainkan tipu daya yang menjahanamkan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, ada barah yang teruk. Fazadahumullahu marada, Allah Ta'ala memparahkan lagi penyakit yang ada dalam hati mereka. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, bagi mereka itu azab yang sangat pedih di atas penipuan, pendustaan yang mereka lakukan. Ayat 6 sampai 10 Tuhan sebut tentang dua kategori manusia, iaitu kategori pertama, orang kafir yang menzahirkan kafirnya itu pada perbuatannya dan juga pada percakapannya. Yang macam ni Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala tutup hatinya dengan tutupan yang kekal, rapat, kukuh. Tutupan tu tak boleh dialih lagi melainkan dengan izin Allah Ta'ala, dan mereka dapat azab yang disebut dengan azabun azim, azab yang sangat besar. Kategori yang kedua iaitu golongan munafik, golongan yang lidahnya lain, dalamnya lain. Allah Ta'ala sebut mereka ini ialah golongan yang cuba melakukan tipu daya. Ayat ni turun waktu Nabi berada di Madinah, menceritakan dalam kelompok orang beriman, dalam kelompok orang-orang yang bersalat di belakang Nabi, dalam kelompok orang-orang yang duduk dalam majlis dengar apa yang Nabi sampaikan, mereka itu ialah orang-orang yang melakukan tipu daya. Allah Ta'ala dedahkan skandal mereka ni dengan Allah Ta'ala kata tipu daya yang mereka lakukan itu tidaklah memberi apa-apa kepada Allah dan orang beriman, tetapi tipu daya itulah yang akan merosakkan diri mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dan Allah Ta'ala sebut mereka ini pemilik kepada hati yang sakit, bertambah-tambah penyakit dalam hatinya, dan mereka mendapat azab yang lebih lagi daripada orang kafir. Sebab Tuhan sebut azabun alim. Antara azabun alim dengan azabun azim, azabun alim lebih hebat dan lebih dahsyat, kerana perbuatan zahirnya lain, batinnya lain. Jadi pada ayat 6 sampai 10 ni, surah Baqarah ni, kita selalu duk baca. Ini antara ayat-ayat awal daripada surah Baqarah. Selepas Tuhan cerita pada 5 ayat pertama, daripada Alif Lam Mim sampailah ayat 5, kategori orang beriman, orang bertakwa, tanpa menjelaskan siapakah pemilik kepada hati yang bertakwa itu. Adakah daripada bangsa tertentu, daripada penduduk di benua-benua tertentu? Tidak dijelaskan benda tu. Sebab hati ni dia merentasi bangsa, dia merentasi keturunan. Tidak semestinya dia daripada keturunan yang baik, dia memiliki hati yang baik, dan tidak semestinya juga dia daripada keturunan yang jahat, dia akan memiliki hati yang jahat.
sama seperti usulnya. Jadi itu ialah penafian dan tidak didetailkan dalam Al-Quran. Sebab hati kita ni dia baik dan dia jahat berdasarkan pilihan, ikhtiar yang Tuhan beri. Kita yang melatih kebaikannya, kita juga yang mendekatkan hati itu dengan kejahatan. Jadi ayat 6 sampai 10 Tuhan sebut tentang pemilik hati yang sama, iaitu hati yang mati. Tapi action dia, perbuatan dia beza. Yang satu ni action dia luaran pun memang penentang, tak nak, tak berminat. Nampak daripada raut wajah dia tu orang yang memang tak mahu kepada kebenaran. Dan yang kedua ialah orang yang aksi dia, kelakuan dia lain. Nampak daripada luar seperti mana orang yang nakkan pada kebenaran, tapi zahirnya dalam, ianya lebih teruk, ianya lebih parah berbanding orang kafir yang zahirnya penentang. Sebab tu Tuhan sebut tentang beratnya azab yang disediakan untuk pemilik kepada sifat ni sekiranya dia daripada orang-orang munafik. Kemudian dia sebut lagi, dia kata hati sebegini mati kerana ia tidak dapat dibantu oleh cahaya akal yang waras. Sebaliknya dikuasai oleh pujukan nafsu yang membuak-buak. Meskipun orang yang memiliki hati seumpama ini mempunyai akal, namun akal tidak memberi kesan kepada hati bagi mengawal tindakan yang dilakukan oleh anggota badannya. Bahkan akal telah terhijab daripada menjalankan fungsinya yang sebenar untuk membantu dengan dibantu oleh hati. Maknanya nak sebut pada kita, ini ialah jenis-jenis kerosakan kepada pemilik hati yang sakit. Walaupun luarnya dia satu orang yang kita lihat sebagai intelektual, pengetahuan dia bagus, general knowledge dia okey, tapi dia bukanlah daripada pemilik hati yang tunduk. Sebab tu dalam Islam ni apa-apa saja benda dia menyebut tentang ikhlas dalam melakukan semua perkara, terutamanya suruhan yang Allah Ta'ala suruh kita. Suruhan kepada ikhlas ni banyak. Hadis menyarankan untuk kita melakukan apa-apa dengan ikhlas ni banyak. Hadis yang menyarankan untuk kita latih hati kita ni berniat dengan niat-niat yang baik ni banyak. Sebab tu antara mazhab dalam fiqh yang mengajar kepada orang yang berpegang dengan pandangannya untuk sentiasa tajdidun niyah, memperbaharui niat, ialah mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau kita belajar, kita daripada kecil Nusantara ni, kita Malaysia ni duk belajar mazhab Syafi'i, memang banyak bab tentang berniat dalam semua, hampir semua ibadah. Nak wudu, dia akan mention niat. Nak salat, dia akan mention juga bab niat. Nak buat umrah, nak buat haji, nak korban, hatta nak bayar zakat pun, kita diajarkan untuk niat. Dan antara manifestasi niat yang baik, melafazkan niat. Sebab itu ada dalam mazhab ni. Saya nak sebut tentang ada sebahagian para ulama, mereka menjadikan benda tu sebagai syarat utama juga untuk buat satu ibadah, lafaz niat. Walaupun kita tahu pandangan itu bukanlah pandangan keseluruhan para fuqaha. Ada para fuqaha hanya mensyaratkan niat tanpa melafazkan. Tapi mazhab Syafi'i ini diajar kepada orang yang nak follow pandangan dia, kena lafaz niat. Saya bukan kata lafaz niat tu pandangan yang rajih, cuma saya nak katanya apa di sebalik daripada pilihan pandangan itu. Bila mana dia pilih pandangan tu, ada benda alasan yang dia nak bawa, iaitu mengajar orang yang mengikut pandangan dia untuk menyebut perbuatan tu. Tapi sebut jangan sampai kacau orang lah. Kalau kita nak salat pun, duk usalli 3-4 kali tu tak kena juga. Cuma nak sebut sini ialah di sebalik daripada pensyariatan melafazkan niat itu, di sebalik daripada pandangan yang dia pilih dan dia ketengahkan, ialah untuk sentiasa mengajar orang yang melakukan ibadah itu yujaddidun niyah, memperbaiki, memperbaharui niat dia. Jadi kita bila mana kita tengok ayat Al-Quran, dia banyak menyeru kepada kita untuk
ikhlas. Tujuan niat ni ialah ikhlas. Sebab semua niat-niat yang kita belajar nak buat ibadah ni, dia diakhiri dengan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada benda lain. Sebab apa? Sebab lidah yang sentiasa menyebut perkataan ini, dia akan melatih hati dan dia akan membentuk karakter orang yang hatinya itu cenderung kepada ikhlas, tidak melakukan sesuatu yang dia nak buat tu, sesuatu yang dia nak lakukan tu ke arah benda yang lain. Saya ambil contoh mudah. Orang yang belajar agama pada zaman sekarang, kita pun tahu pembelajaran apa-apa bidang pun dia hampir sama cara belajar dia. Terutamanya orang belajar di peringkat yang lebih tinggi. Orang yang belajar di universiti, daripada diploma, kita ambil lagi rendah lah, daripada asasi, diploma, degree, master, PhD. Orang belajar bidang agama pun kena lalu jalan ni. Walaupun orang belajar agama zaman dulu, ataupun dia ada option yang kedua untuk orang belajar agama, dia boleh belajar dengan cara talaqi sahaja. Talaqi ni dia tidak mementingkan kepada pencapaian-pencapaian ataupun ujian-ujian yang kadang-kadang rencam untuk dia lalui. Cuma saya nak sebut, antara benda yang sedikit mengganggu orang-orang yang melalui jalan-jalan seperti ini ialah kurangnya penelitian terhadap pembinaan karakter daripada bidang yang dia ceburi tu. Saya tak kata semua orang belajar agama macam tu, tapi ianya ialah satu benda yang memang ada pun dalam dunia orang belajar agama sekarang ni. Apa-apa bidang pun, bidang fiqh ke, akidah ke, usuluddin ke, apa-apa saja, muamalat ke, yang masih duduk dalam cabang ilmu syariat Islam, setengah-setengah orang karakter dia tidak terbina. Karakter dia tu tidak terbina waktu dia belajar. Ada orang dia perform, waktu dia belajar tu dia perform, dia dapat keputusan yang baik daripada waktu dia diploma ataupun daripada dia degree. Dia memenuhi kehendak daripada proses pembelajaran tu, iaitu berjaya menjawab soalan dalam peperiksaan dengan baik, menghasilkan dia orang yang dapat keputusan yang baik. Akhirnya dia keluar dengan pemilik sijil ikut peringkat dia. Kalau dia degree dia tu degree yang honor, degree yang mumtaz, kalau orang belajar agama lah. Okay. Tapi ada sebahagian orang belajar agama pemilik kepada degree yang mumtaz, pemilik kepada master yang tinggi markah dia, ataupun tesis yang terbaik ni, karakter dia tidak ada. Karakter belajar agama tu tidak ada. Berbeza dengan sebahagian orang-orang lain yang lebih ikhlas, mereka mungkin tidak mencapai pencapaian yang tinggi waktu belajar, tapi dia ada karakter penuntut ilmu. Sebab tu kita akan tengok ada orang yang belajar ni, dia dah habis dah peringkat yang dia belajar, dia jadi macam orang biasa, kehidupan dia macam orang biasa. Sepatutnya orang belajar agama ni ialah kehidupan yang berbeza pada orang. Sama ada waktu dia nak kahwin, waktu dia ada anak. Ni kalau kita tengok perkahwinan orang yang belajar agama dengan orang tak belajar agama sama. Walaupun dia pemilik kepada sijil yang tinggi, pemilik kepada keputusan yang baik, bahkan ada yang lebih teruk, pemilik kepada keputusan yang baik, pemilik kepada rizak-rizak yang baik pada bidang pengajian agama, mereka paling terpesong daripada agama. Mereka yang cenderung kepada LGBT, contoh, mereka yang lebih cenderung kepada meninggalkan salat, mereka yang lebih cenderung kepada mempertikaikan hukum hakam Tuhan, walaupun waktu belajar dulu mereka perform dengan high performance. Sebab apa? Pembinaan karakter tidak ada. Dia datang daripada tujuan waktu dia belajar tu. Ada orang mungkin dia nak memenuhi hasrat daripada pihak yang menaja dia supaya dia dapat keputusan yang tinggi, dan dia terlepas daripada ikatan perjanjian-perjanjian, bayaran-bayaran, hutang-hutang tu, dia nak bagi lepas yang tu. Sebab tu dalam hadis berkaitan niat, Nabi menyebut tentang satu orang yang telah ikut Nabi berhijrah kerana menginginkan untuk berkahwin dengan orang perempuan di tempat yang nak dihijrah tu.
iaitu di Madinah. Nabi kata dia akan dapat apa yang dia nak saja. Berbeza dengan para sahabat yang lain, daripada kategori hamba, tapi mereka ikhlas, menjadikan mereka ahli ilmu, menjadikan mereka orang yang berkelakuan dengan kelakuan orang berilmu. Ini semua tak lain tak bukan daripada pengurusan hati. Sebab cerita pengurusan hati ni, dia memang tak boleh dibuat satu silibus yang boleh jaga. Tak boleh. Lecturer dia tak boleh pastikan hati pelajar-pelajar yang ambil subjek dengan dia ni semua hati matlamat sama je semua. Bukan kata pelajar dia tak boleh jaga, diri dia sendiri pun dia tak boleh jaga. Itu hakikat yang kita kena sedar. Ni saya cakap ni untuk muhasabah diri sendiri dan juga untuk kita semua. Tergelincirnya hati. Sebab itulah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Bila mana Anas ni dia tengok Nabi ni selalu duk baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kami di atas agamamu. Sehingga Anas ni dia duk tengok Nabi duk baca doa tu je selalu. Bukanlah Nabi hanya baca doa tu, cuma antara doa yang paling banyak didengari oleh Anas, Nabi lafazkan, Nabi minta dalam salat, Nabi minta luar salat, Nabi minta, duk saja-saja pun sebut benda yang tu. Sehingga Anas pun kata pada Nabi, amanna bik, kami beriman pada kamu wahai Rasulullah. Kami beriman juga kepada Quran yang diturunkan kepada kamu. Sehingga Anas kata dalam pernyataan tu, dalam hadis tu, kamu takut ke kami ni akan gelong lepas pada kamu wafat? Anas tanya Nabi, kamu takut ke kami ni gelong, kami ni akan cenderung ke lain, tak ikut dah ajaran kamu selepas kamu wafat? Jawapan Nabi, ya. Bukan jawapan Nabi kata, tak, korang ni dah elok dah, aku duk bimbang yang akan datang. Nabi membimbangi umat dia yang dia tengok dengan mata dia. Nabi kata, na'am, ya. Dan Nabi kata, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari daripada jari-jari Allah. Allah Ta'ala membalikkan ke arah mana yang dia ingin balikkan. Hadis ni hadis mutasyabihat. Nabi nak beritahu bahawasanya berhati-hati dengan hati yang ada dalam diri kita ni, supaya kita tidak hanyut dengan keadaan sekeliling, supaya kita tidak normalkan benda yang tak boleh dinormalkan, walaupun kehendak zaman pada waktu tu ingin menormalkan benda tu, ingin membiasakan dosa-dosa yang besar hakikatnya untuk dijadikan sebagai dosa yang biasa. Kalau buat pun orang tak rasa benda tu besar. Contoh zaman sekarang, meninggalkan salat hakikatnya ialah satu dosa yang besar, besar dosanya. Tuhan menyebut bukan setakat meninggalkan salat tu problem, mengsia-siakan salat, iaitu ambil mudah terhadap salat, itu pun termasuk daripada karakter orang yang bermasalah. Tapi hari ini ada orang berurusan kehidupan dia ni, dia berurusan dengan orang yang tak salat. Orang yang tak salat menguasai dalam banyak department ni, duduk kerja sekali. Lalu kita pening, macam mana premis ni tak boleh naik, ataupun macam mana institusi ni terbantut, sebab memandang enteng kepada benda-benda yang seperti ini, memandang enteng kepada perkara-perkara seperti ini. Sebab kita kena tahu, penjagaan hati itu bermula pada ibadah-ibadah utama ni. Dalam hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala menyukai hambanya melakukan fardu yang difardukan pada dia. Salah satunya ialah salat. Sebab tu tidak salah kalau sebahagian orang menjadikan indikator, kayu ukur untuk dia berurusan dengan orang, dia tengok orang tu salat dan tak salat. Ianya wajar, ianya benda yang memang harus dilihat pun hakikatnya. Tapi dengan sebab kehendak zaman yang pesat, yang penuh dengan komitmen ni, menyebabkan orang rasa benda tu mudah, orang rasa benda tu boleh letak tepi. Tapi itulah yang membantutkan dan yang menjemput segala masalah yang berbagai-bagai. Sebab tu kalau kita baca Quran, Tuhan sebut
fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'as syahawat. Bersilih ganti generasi ke generasi, daripada generasi baik kepada generasi yang mengabaikan salat, wattaba'as syahawat. Lalu dia menjadi budak, dia menjadi hamba kepada hawa nafsu dia, syahwat dia. Sebab poin daripada hati yang sakit ni, kata penulis tadi, ialah hati yang mudah tunduk kepada syahwat. Hati yang sakit, hati yang mati ni, dia datang daripada hati yang sakit, iaitu yang mengabaikan salat tu. Sebab memang jelas dalam surah Maryam Tuhan sebut benda yang sama. Natijah akhirnya fasawfa yalqawna ghayya, masuk dalam neraka dalam keadaan penuh kehinaan. Selain daripada itu, apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata bahkan akal telah dihijab daripada menjalankan fungsinya yang sebenar dalam membantu hati, meskipun telah dibincangkan di atas hati adalah ketua dan raja dalam tubuh badan manusia. Namun dalam hati seumpama ini, ia tidak dapat lagi berfungsi dengan baik kerana telah ditakluki oleh kehendak nafsu amarah yang sentiasa menyuruh untuk melakukan kepada keburukan. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya segala panca indera akan fail, gagal berfungsi dengan baik. Walaupun otaknya cerdik, boleh menampung berbagai-bagai pengetahuan, boleh menganalisa berbagai-bagai permasalahan, tapi sampai pada part nak patuh perintah Tuhan, dia problem. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, penentang kepada Nabi bukan daripada kalangan orang yang tepi-tepi jalan. Mereka ialah orang yang ada jawatan, orang cerdik pandai di kalangan penduduk Mekah. Mereka penyair yang pick up otak dia tu. Sebab nak buat syair ni bukan mudah. Nak buat syair ni macam nak buat lirik lagu lah juga. Komposer nak buat lirik lagu, dia tak boleh on the spot. Dia kena fikir, kena tenang. Ada sebahagian daripada orang-orang di Mekah, percakapan harian dia tu dah berbentuk syair. Nak kata apa? IQ, laras pemikiran dia tu tinggi. Sebab memang orang Arab itu hebatnya diukur dari segi fasihnya lidah ketika mana melantunkan perkataan. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita Arab kan, cerita-cerita yang menceritakan perihal orang Arab zaman dulu, cerita tokoh-tokoh tertentu lah, apa-apa saja, cerita Imam Syafi'i ke, yang difilmkan oleh orang-orang Arab ni, bukan kartun, yang filem tu, yang memang Arab yang berlakon. Dia orang cuba gambarkan waktu kawan ni bersyair nak puji something, dia counter syair tu on the spot. Mungkin dalam masyarakat Melayu kita ni terkenal dengan budaya pantun, macam tu lah kot. Tapi syair ni dia lagi orang kata apa, dia lagi dalam, lagi rare perkataan tu, lagi bombastik perkataan tu, dia lagi naik dia punya nilai syair itu. Sebab tu di kalangan masyarakat Arab adanya suq ukaz. Suq ukaz ni maksud dia apa? Pasar ukaz. Ukaz tu nama, tempat orang mendendangkan syair, lalu dia buat bidaan. Syair ni berapa dinar, berapa dirham. Syair, beli syair, hakikatnya tidak ada apa-apa yang bagi kita lah, bagi kita yang bangsa bukan sentiasa bersyair ni, kita akan rasa apa faedah beli syair? Sebab kita tak tahu itu nilai bangsa dia, itu nilai kepada bangsa. Dia macam orang Arab tengok kita letak harga kain songket sampai 10,000, 15,000, dia orang pun pening. Apa benda? Apa punya kain? Nak pakai punya susah. Dah lah bila orang nak pakai songket terbatal 2 poket tak boleh guna. Kau orang pakai baju Melayu kan? Baju Melayu kan ada 3 poket. Pakai samping terbatal dah 2 poket bawah tu. Ke tuan-tuan mudah nak seluk tangan? Saya sendiri kalau ada majlis-majlis yang besar ni, kalau ada pakaian yang kot macam tu, memang kita pening tu. Beza dengan Arab. Arab poket tepi jubah dia, nak seluk apa pun mudah. Okay. Orang Arab pernah persoal pada saya, dia kerja di Malaysia, dia di pensyarah di Malaysia. Sebab dia pun kena ikut kod rasmi pakaian macam tempat kita juga. Dia mengajar di satu universiti awam. Universiti tu hari Jumaat je kena pakai baju Melayu samping komplit.
Dia Arab. Dia nasi lemak pun tak boleh nak pergi lagi. Tiba-tiba dia kena ikut dress code tu. Dia tanya dekat, kat mana nak beli samping? Saya kata samping ni dia ada kualiti ikut negeri ni. Dia pun tengok. Dia buka FB, dia tengok samping. Ada samping VIP punya style. Ada samping yang kostum, boleh letak jatah negeri tertentu lagi. Nak kena tenun apa semua. Dia tanya saya berapa? Saya kata yang ni kalau tengok pada price tag dia letak situ 10,000 ke 15,000. Dia kata kain macam ni 10-15,000. Dia tahu apa? Dia Arab. Dia tak tahu nilai songkek tu. Dia macam kita pergi ke Kashmir, kita pergi ke Parsi, tengok orang sana tenun kapet. Kapet macam ni Musa Raja Lelong pun jual RM10, RM15. Dia orang sampai setengah juta apa dia? Kita tak faham sebab seninya. Macam itulah juga masyarakat Arab. Bila mana kita dengar dia orang jual syair, apa faedah jual syair? Tapi itulah nilaian. Memiliki himpunan kata-kata yang hebat, itu kepuasan. Dia macam satu orang yang suka barang-barang antik. Walaupun barang antik tu dah tak berfungsi, tapi dia rasa rare bila mana dia boleh memiliki benda tu. Ada orang dia gila Vespa. Dia cari Vespa yang first sekali diciptakan. Mula-mula keluar Vespa ni, syarikat yang buat Vespa tu nak cari Vespa tu musafir pergi ke Mesir. Sebab Mesir ni antara negara yang menyimpan Vespa-Vespa lama. Pergi cari spare part apa semua. Dah pencen 2, 3, 4 tahun dah pencen. Mungkin duit pampasan banyak, nak pergi cari benda-benda macam tu. Puas dia. Sedangkan di Mesir tu ada tapak-tapak bersejarah, ada imam-imam yang hebat dikuburkan, ditanam di situ. Buku-buku dia orang dijual, dicetak. Kuliah-kuliah ada. Dia tak minat yang tu. Dia minat nak cari Vespa juga. Itu kepuasan sebahagian orang. Walaupun tak boleh start, tapi puas. Nak start tak boleh lah. Orang tanya, ni pakcik, Vespa ni okey? Oh, tak okey dah. Tapi sebab apa? Sebab inilah Vespa pertama dan saya memilikinya. Tu je. Saya ingat waktu belajar di Jordan dulu, ada sebahagian student Jordan ni, dia gila kepada baju bandel. Baju bandel ni memang cukup-cukup suka. Kasut bandel, baju bandel. Kita yang tak berminat dengan industri itu, kita tak nampak apa kepuasan dia. Tapi ada orang yang betul-betul menekuni benda tu, memberi dirinya kepada industri itu. Seperti mana para ulama memberi dirinya pada ilmu. Sepatutnya dia tu kena beri diri pada ilmu sebab dia dibayar daripada negeri dia untuk pergi belajar. Tiba-tiba dia pemburu kepada, orang panggil apa, tongkol bandel tu. Dia punya himpunan bandel tu. Sebab di Jordan ni dia ada banyak bandel. Jadi ada orang bangun pagi, bangkit pagi ni, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, sejuk. Sejuk di sana bukan macam sejuk sini, negatif. Turun ke jalanan, nak tunggu orang buka tongkol bandel tu, nak tengok baju-baju yang rare dengan tag yang lama. Tag baju tu, tag daripada kilang tu lama. Baju tu dah koyak separuh dah. Naik harga sampai 2,000, 3,000 jual Malaysia. Yang pakai baju tu pun pengidap HIV, sanggup menghadapi kumannya. Sanggup. Orang kata apa? Duduk bergelumang. Sebab yang jual baju-baju bandar di Jordan ni pun kebanyakannya orang-orang yang kita tak tahu apa kegiatan harian dia. Termasuklah orang yang nagih dadah pun jual di sana pun. Cuma kita tak tahulah dia tu. Cuma nak katanya dia puas, dia dapat tu. Dia cerita pada kita seakan-akan dia baru sama hadis 100 hadis dengan sanad Ali. Seakan-akan dia cerita tu pada kita. Ini kepuasan. Cuma saya nak katanya pada zaman Nabi, mereka-mereka yang lidahnya hebat, ni kira intelektual ni. Kalau zaman kita ni mungkin pensyarah yang ada geran penyelidikan yang banyak, orang yang sudah berada pada VK7 pada zaman tu, dah selalu keluar masuk negara. Tapi dengar Nabi cerita tentang mengesakan Tuhan, dia objek, dia bangkang sebangkang-bangkangnya, akal dia tak dapat berfungsi dengan baik waktu dia dengar pernyataan tu. Dia menidakkan, dia tak nak bagi peluang langsung kepada hatinya untuk mendengar. Berbeza dengan hamba yang tak pernah keluar mana-mana pun, tapi dengar ayat Quran,
runtun, hati dia tu runtun. Ini ialah ajaibnya bagaimana Tuhan menguruskan hati manusia. Cuma saya nak sebut sini ialah hati manusia ni dia dapat lembut dan dia jadi keras kerana pemiliknya lah yang mengolahnya, selain daripada izin Tuhan. Memang Tuhan yang menjadikan benda tu, tapi kita pun kena sedar pemiliknya jugalah yang mengolah hati tu untuk jadi lembut ke ataupun untuk jadi keras. Sebab tu dia datangkan dalil dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat yang ke-46 surah Al-Hajj, awalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tuhan kata pada ayat 46 surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard, bukankah ada baiknya mereka itu mengembara di muka bumi, fatakuna lahum qulubun, iaitu dengan sebab mengembaranya mereka atas muka bumi itu, mereka melihat kesan-kesan tempat yang dia lalu tu, menjadikan dia yang tengok kesan tempat yang dia lalu tu, hatinya pada waktu itu dengannya dapat memahami. Tengok tempat orang, dapat menghargai, hatinya tu dapat menghargai sesuatu. Au adhanu yasma'una biha, ataupun telinganya mendengar sesuatu yang dia boleh buat analisis. Ayat ni ialah ayat perintah daripada Tuhan dan juga cadangan daripada Tuhan untuk melembutkan hati ni. Keluar sekejap, tengok tempat orang. Tapi ada sebahagian orang, dia banyak duit, dia selalu keluar, tapi keluarnya tu ialah keluarlah keadaan yang kering kontang. Sebab tu tuan-tuan tengok, ni musim orang pergi buat haji, mungkin masih lagi ada saki-baki yang masih menunggu turn untuk pergi buat haji. Ni yang akhir-akhir ni biasanya VIP ni. Okay. Musim haji ni tuan-tuan, saya tak ada pengalaman haji, cuma saya tengok secara umum perjalanan. Umrah tu banyak kali lah, cuma haji saya tak pernah buat. Cuma yang kita belajar, falsafah daripada haji ni ialah melihat orang daripada berbagai tempat, berbagai bangsa. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut kelebihan yang besar bagi orang yang menunaikan haji, orang ni disebut sebagai haji mabrur. Dia tak sebut dengan haji makbul, tapi haji mabrur. Mabrur ni mari pada perkataan bir, yang bermaksud kebaikan. Bila mana dia buat haji, berhimpun padanya berbagai-bagai kebaikan. Pertama tuan-tuan kena tahu, bila mana berlakunya musim haji, bumi Mekah ni akan menjadi bumi yang sangat pesat dengan penziarah-penziarah, az-zuwar wal hujjaj, penziarah dan juga orang-orang yang menunaikan haji. Orang terlampau ramai, nak ikut sistem bukan benda yang mudah. Kita pun tak tahu macam mana dan bagaimana cara kerajaan Arab Saudi ni menguruskan orang-orang yang datang, tak tahu berapa juta orang. Cuma ada orang, dia pergi buat haji, dia dah serabut daripada Malaysia lagi. Dia dah terfikir dah, ramai orang, musim panas pula, kena kipas tak ada aircon, oh musing lah saya. Dia duduk fikir dah yang tu. Di sini ni dia duduk fikir dah. Sebab dia di rumah dia, aircon 2, orang tamu dah 2, bilik tidur pun ada. Dia selalu duduk dengan suasana macam tu. Kereta pun aircon dia sedap. Dia selalu duduk dengan suasana macam tu. Lalu dia fikir, kita nak kena bayar lebih ni, nak kena dapat aircon yang sedap sikit. Waktu bermabit, waktu duduk wukuf semua tu. Okay. Jadi dia tak akan attach dengan orang-orang yang kemah pun tak ada. Hakikat daripada haji ni ialah selain daripada kita beribadah, kita baca Quran, kita berdoa, kita buat ibadat-ibadat sunat, antara manifestasi haji ni ialah berkhidmat kepada orang yang tidak bernasib baik. Kita mungkin bernasib baik. Saya tengok jemaah haji pada Malaysia ni antara jemaah haji yang okey pengurusan dia. Pengurusan dia kemah.
Kalau ada kes-kes terpencil tu, itu biasa. Tapi pengurusan lain lebih berterabur lagi. Cuma nak katanya, bila mana dia duduk dalam kumpulan sendiri, maka mata ni tak akan tengok kumpulan orang lain. Cuma mungkin kita akan nampak bangsa orang lain tu, bangsa lain tu ialah pada waktu kita tawaf apa semua ni lah. Cuma nak katanya ialah nasib baik dan juga jemputan Tuhan. Tuan-tuan boleh bayang, ada sebahagian orang yang buat haji daripada negara lain, yang negara dia tu tak ada pun tabung haji ni, tak ada satu badan yang mengelolakan wang ringgit. Kalau dia pakai ringgit lah, ringgit ni kita pakai, mengelolakan wang dia di negara dia untuk simpan sampai dia boleh dapat pergi haji. Ada orang yang kita tengok bukan VIP pun, dia boleh pergi haji dengan gaya VIP. Saya ingat waktu di kampung dulu, waktu saya zaman belajar ni, kita orang Felda ni, di Felda ni dia ada pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja tambahan untuk uruskan ladang kelapa sawit ni. Ada sebahagian daripada orang Indonesia ni yang simpan duit setahun, 2 tahun, pergi dengan package yang mahal. 70,000 seorang, 100,000 pun ada seorang, dalam keadaan dia tu hanya pekerja ladang. Peneroka Felda ni duit banyak, tapi tak boleh pergi, sekali pun tak boleh pergi. Tapi niat dan azam tu menyebabkan dia sampai. Sewa rumah dengan peneroka-peneroka Felda ni, rumah TV tak ada, makan pun tak sedap, makan ikan bilis je, sebab nak simpan duit. Tapi boleh pergi, dia sampai di sana tu, dia sampai. Dan kesan daripada dia pergi tu berbeza daripada orang lain. Nampak jiwanya. Sebab saya tengok, tidak menafikan ada sebahagian orang lain, cuma mata saya sendirilah tengok pemuda-pemuda yang duduk di Felda ni, orang peneroka ni, mereka kerja juga. Ada sebahagian yang memang tak sambung pengajian, mereka yang membuat kerja kampung ni, dia orang angkut buah kelapa sawit sekali. Okay. Tapi mengulanya banyak, masuk pukul 10, pukul 2 dah keluar. Ni yang Indonesia ni, lepas subuh dah masuk, 6 petang baru keluar. Pack waktu dia macam orang kerja office hour. Tapi maghrib, isyak ada juga di masjid. Masjid ada. Sebab saya tahu, saya kuliah di masjid kampung saja, majoriti yang datang kuliah ialah orang Indonesia. Orang Melayu tak tahu pergi mana. Imam masjid tu pun malu-malu pun duduk dalam bilik, tak keluar pun dia. Saya pun tak tahu, mungkin ada akta kot, imam masjid hanya duduk dalam bilik waktu ada kuliah. Saya pun tak tahu benda tu. Saya tak cerita masjid ni, saya cerita masjid lain. Cuma nak katanya itu ialah keadaan yang berlaku. Dia orang yang kenal kita. Sepatutnya orang kampung kita yang kenal kita. Ada orang kampung, dia tak tahu pun ustaz mana mengajar malam tu, jadual masjid, siapa kuliah, dia tak tahu. Tapi dia yang Indonesia ni, yang Tuhan memilih hatinya, buat haji dia apa semua, akhirnya dia jadi orang yang tahu dengan aktiviti agama. Walaupun dia penat, saya nampak dia penat. Dia bukan kerja duduk dalam office, duduk tunggu kelapa sawit tu jatuh. Dia kena pruning buah tu. Saya walaupun anak orang Felda, saya tak reti pruning buah ni. Saya tak reti, saya tak pernah masuk pun dalam ladang kelapa sawit secara buat kerja berat tu, sebab saya memang dah keluar daripada tingkatan 1, saya dah keluar belajar di sekolah lain. Okay. Tapi kita tahu kerja dia tu berat dan berhadapan dengan macam-macam bahaya. Sebab Felda di Terengganu ni, Felda Jerangau Barat apa semua ni, ini ialah Felda yang tertua di Malaysia, dan Felda yang masih duk ada gajah, rimau duk ada lagi. Tak kena gaya, rimau tu pun tak makan pagi lagi, kitalah sarapan dia. Dia bahaya sebab dia ladang yang besar. Tapi dia orang duduk dan dia orang contribute dengan agama, dengan aktiviti agama. Ikut kuliah. Haji pun pergi. Tengok, saya nak sebut sini lah bagaimana Tuhan menyusun hati manusia, dan dia pun nak ke arah tu. Dia nak dan dia dapat. Walaupun dia tu bukanlah ada pencen ke apa-apa semua, dia buat simpanan tapi taklah sekukuh dan terjamin seperti simpanan kita yang duduk sini. Cuma saya nak katanya, itulah manusia yang melatih hatinya, dan Tuhan pun menggerakkan hatinya. Sebab tu pada ayat 46 surah Al-Hajj, Tuhan kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksud dia apa? Maksud dia ialah mereka menjadi orang-orang yang ada hati,
yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar, tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak berguna juga, kerana keadaan sebenar mereka ialah yang butanya ialah mata hatinya, bukan mata celik dia tu yang buta. Nak sebut pada kita bahawasanya last sekali ialah problem kepada hatinya. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian berkenaan dengan hati yang mati ini. Nanti kita akan tengok apa yang ingin disampaikan oleh penulis pada perbahasan seterusnya ialah asnafun nas min khilalil qulub, pembahagian manusia daripada segi hati. Maksudnya manusia ni dikategorikan dalam karakter apa dengan hati yang dia miliki. Itu pada kali yang akan datang. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Untuk pagi ni, bukan malam lagi ni, okay. Untuk pagi ni sebab biasa kuliah malam daripada kuliah siang banyak, okay. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.